Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 5.2.2 iaitu menerbitkan rumus sebutan ke n iaitu Tn bagi janjang geometri. Okey, sebutan ke n janjang geometri. Katakan suatu janjang geometri diberi oleh 3, 6, 12, 24, ... Okey, maka kita tahu A ataupun sebutan pertama ialah 3 dan R adalah 2. Macam mana dah dapat R? Sebutan kedua bahagi sebutan pertama, 6 bahagi 3 kita dapat 2. Okey, jadi macam mana kita nak terbitkan rumus sebutan ke n janjang geometri? Okey, awak lihat ya. Jadi kita tahu sebutan pertama nilainya 3, sebutan kedua nilainya 6, sebutan ketiga nilainya 12, sebutan keempat nilainya 24 dan seterusnya. Jadi, okey, kita boleh buat sebegini ya. 3 adalah bersamaan dengan 3. Okey, 6 adalah bersamaan dengan 3 darab 2. 12 adalah bersamaan dengan 3 darab 2 darab 2. Manakala 24 adalah bersamaan dengan 3 darab 2 darab 2 darab 2. Okey, kenapa kita buat macam ni? Tujuannya adalah kita nak nampakkan pattern, apa perkaitan antara sebutan ya. Kita nak dapatkan pattern. Jadi daripada sini awak boleh lihat ya. Kita boleh ringkaskan menjadi sama dengan ya 3 darab 2 kuasa 3. Kenapa 3 darab 2 kuasa 3? Sebab 2 ni ada 3 kan. Jadi yang ini sama dengan 3 darab 2 kuasa 2. Yang ini sama dengan 3 darab 2 kuasa 1. Jadi yang ini adalah bersamaan dengan 3 darab 2 kuasa 0 kan. Sebab tak ada 2 dekat sini. Okay, jadi kita boleh tukarkan dalam bentuk rumus di mana kita tahu 3 adalah A. Jadi kita gantikan A. Manakala 2 adalah R kan. Jadi kita gantikan R dekat sini. Okay, macam mana nak dapatkan 0? Kita tahu 1 tolak 1 bersamaan dengan 0. Kenapa guna 1? Sebab sebutan pertama dia 1 kan. Jadi 1 tolak 1 kita dapat 0. Jadi yang ini adalah bersamaan dengan A darab R kuasa 2 tolak 1. Kenapa 2? Sebab sebutan kedua. Jadi 2 tolak 1 dapat 1. Okey, kemudian yang ini adalah bersamaan dengan A darab R kuasa 3 tolak 1. Kenapa 3? Sebab sebutan ketiga. Jadi 3 tolak 1 kita dapat 2. Jadi yang ini cuba awak teka. Rumusnya adalah A darab R kuasa 4 tolak 1. Kenapa 4? Sebab dia sebutan keempat. 4 tolak 1 kita dapat 3. Maka sebutan ke n janjang geometri ialah Tn sama dengan AR n tolak 1. Di mana A adalah sebutan pertama, n adalah bilangan sebutan dan R adalah nisbah sepunya. Okay. Kemudian di sini kita boleh ringkaskan menjadi A darab R kuasa 0. Sebab 1 tolak 1 dapat 0 kan. R kuasa 0 nilainya 1. Jadi A darab 1 adalah bersamaan dengan A. Dan yang ini kita boleh ringkaskan menjadi A darab R kuasa 1. Yang ini kita boleh ringkaskan menjadi A darab R kuasa 2. Dan yang ini kita boleh ringkaskan menjadi A darab R kuasa 3. Dan makin ke bawah awak boleh teka kan apakah rumus dia. Jadi hasil daripada ini ya, kesimpulan yang kita boleh buat adalah jujukan umum janjang geometri adalah sebutan pertama, awak kena ingat sebutan pertama tu adalah A ya. Sebutan pertama adalah A. Sebutan kedua adalah AR kuasa 1. Sebutan kedua adalah AR kuasa 1. Sebutan ketiga adalah AR kuasa 2. Sebutan keempat adalah AR kuasa 3. Sebutan kelima adalah AR kuasa 4 dan seterusnya. Ya? Jadi dua benda ni, dua formula ni awak kena ingat, kena hafal. Okey, kita nak lihat contoh soalan ya. Okey, tuliskan 4 sebutan pertama bagi suatu janjang geometri di mana A adalah bersamaan dengan 4 dan R adalah bersamaan dengan 3. Okay, macam mana kita nak tulis 4 sebutan pertama ya? Okey, jadi tadi awak dah hafal ini kan. Sebutan pertama adalah A, sebutan kedua adalah AR kuasa 1, sebutan ketiga adalah AR kuasa 2, manakala sebutan keempat adalah AR kuasa 3. Jadi kita masukkanlah nilai A dan juga nilai R.
Maka sebutan pertama adalah A. Jadi A adalah bersamaan dengan 4. Sebutan kedua adalah AR kuasa 1. Jadi kita masukkan nilai A dan juga nilai R. Kita tekan kalkulator, kita dapat sebutan kedua adalah bersamaan dengan 12. Okay, sebutan ketiga adalah bersamaan dengan AR kuasa 2. Kita masukkan nilai A dan nilai R. Kita tekan kalkulator, kita dapatlah sebutan ketiga bersamaan dengan 36. Begitu juga dengan sebutan keempat. Formulanya adalah AR kuasa 3. Jadi kita masukkan nilai A dan juga nilai R. Maka kita dapat jawapan sebutan keempat adalah bersamaan dengan 108. Okey, contoh berikutnya. Diberi janjang geometri 1, 3, 9, ... Cari sebutan ke-10. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, jadi daripada sini kita tahu A ataupun sebutan pertama adalah 1. Kemudian R. R adalah sebutan kedua bahagi sebutan pertama. 3 bahagi 1 kita dapat 3. Okay, sekarang kita nak cari sebutan ke-10. Jadi ini adalah formula bagi sebutan ke N. Awak kena hafal ya. Tn sama dengan AR N tolak 1. Jadi kita gantikan N tu dengan 10. A tu kita gantikan dengan 1. R tu kita gantikan dengan 3. N di sini kita gantikan dengan 10. Kena tunjuk ni. Dia ada markah ya. Jadi 10 tolak 1 kita dapat 9. Kita tekan kalkulator, kita dapatlah sebutan ke-10 bersamaan dengan 19683. Mudah saja ya. Okay, untuk soalan B, cari sebutan ke-7 bagi janjang geometri ini. Jadi ya, bila kita dapat suatu jujukan, kita kena keluarkan maklumat dia di mana ini adalah janjang geometri, maka A dia adalah P tolak 3. R dia adalah sebutan kedua bahagi sebutan pertama. Okey. Kita boleh ringkaskan lagi ni. Ya, kita boleh ringkaskan lagi di mana atas ni kita boleh faktorkan kan. Jadi awak dah tahu macam mana nak faktorkan. Kita keluarkan sebutan yang sama ya. Kita keluarkan 2, kita keluarkan P. Di sini ada 2 juga. Jadi kita keluarkan 2, keluarkan 3. Sebab 2 kali 3 dapat 6 kan. Jadi sebutan yang sama adalah 2. Maka kita boleh faktorkan menjadi 2 darab P tolak 3 kan. Jadi kalau awak perhatikan atas ada P tolak 3, bawah ada P tolak 3. Jadi kita boleh potong. Kita dapatlah R sama dengan 2. Ya? Jadi macam mana kita nak cari sebutan ke-7? Kita gunakan formula sebutan ke N. Okay, kita gantikan N tu dengan 7. Kita gantikan A tu dengan P tolak 3. Kita gantikan R tu dengan 2. Okay, kita gantikan N tu dengan 7. Jadi kita selesaikan sikit-sikit dulu. Kita selesaikan ini dulu. 2 kos 6. Kita dapat 64. Kemudian kita kembangkan. Ya? Kita kembangkan. Kita dapatlah sebutan ke-7 bersamaan dengan 64P tolak 192. Okay, jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 98 soalan nombor 1. Baik, sekarang kita nak belajar macam mana kita nak cari bilangan sebutan bagi janjang geometri. Contoh, hitung bilangan sebutan bagi janjang geometri berikut. Kita ada 2, 6, 18 sehinggalah sebutan terakhir dia adalah 1458 ya. Okay, jadi kita tahu 2 ni adalah sebutan pertama, ini adalah sebutan kedua, ini adalah sebutan ketiga dan ini adalah sebutan terakhir. Masalahnya kita tak tahu sebutan terakhir ni adalah sebutan keberapa. Jadi kita boleh labelkan sebagai Tn. Okay, jadi dalam soalan ni kita nak cari N tu berapa ya. Okay, seperti biasa, kita akan keluarkan A dahulu. A bersamaan dengan 2. R bersamaan dengan 6 bahagi 2, kita dapat 3. Okay. Kemudian, langkah berikutnya kita tahu ini adalah Tn. Jadi, kita boleh tulis Tn sama dengan 1458. Okay, kita masukkan formula Tn, iaitu ARN tolak 1 sama dengan 1458. Kita gantikan nilai yang ada, iaitu nilai A dan juga nilai R. N tak tahu, kita biarkan. Kita kekalkan N ni. Okey, 2 ni darab kan? Jadi, kita campak ke sana jadi bahagi. 1458 bahagi 2, kita dapat 729. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Ada 2 cara kan? Cara pertama, kita cuba tukar 729 tu, kita tukar kepada bentuk indeks. Maksudnya, boleh tak awak tekan kalkulator 3 kuasa berapa dapat 729? Okey, kalau boleh, kita dapat macam ni kan. 3 kuasa 6, kita dapat 729. Kalau kita tak boleh tukar kepada bentuk indeks, kita letak log di kedua-dua belah persamaan.
Okey. Macam mana kita nak tahu? Kita cuba dulu tukar kepada bentuk indeks dahulu. Okey. Jadi sekarang kita dah dapat 729 bersamaan dengan 3 kuasa 6. Sini 3 asasnya sama, kita boleh potong. Maka kita dapat n tolak 1 sama dengan 6. Jadi n sama dengan 7. Okey. Bermaksud ya, ini adalah 1458 ni adalah sebutan ke-7. Jadi dia ada 7 sebutan semuanya. Okey, soalan B sama juga ya. Ini adalah sebutan pertama, ini adalah sebutan kedua, sebutan ketiga dan sebutan ke-n. Kita tak tahu ini adalah sebutan keberapa. Okey, kita keluarkan nilai A adalah 36, R adalah negatif 12 bahagi 36, kita dapat negatif 1/3. Ya. Kemudian ini adalah Tn, jadi Tn sama dengan 4/729. Kita masukkan formula Tn, kita gantikan nilai A dan juga nilai R. Okey. Kemudian operasi di sini adalah darab. Bila kita campak ke sana dia akan jadi bahagi. Bermaksud awak tekan kalkulator 4/729 bahagi 36, awak akan dapat bentuk ini. Okey, biarkan dia dalam bentuk pecahan ya. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Seperti tadi ya, kita kena cuba tukar ini kepada bentuk indeks. Asasnya berapa? Asasnya mesti negatif 1/3. Jadi kita kena cuba jaya lah. Awak tekan kurungan negatif 1/3. Cuba tekan kuasa 4 dahulu. Dapat tak? Tak dapat, cuba lagi kuasa lain kan. Sehinggalah awak dapat. Okey, jadi kita tahu bila awak tekan kalkulator, awak dapat negatif 1/3 kuasa 8 adalah bersamaan dengan yang ini. Okey, sekarang asasnya dah sama, jadi kita boleh potong. Okay, potong, kita dapat n tolak 1 sama dengan 8. Maka n sama dengan 9. Jadi ya, janjang geometri ini ada 9 sebutan semuanya. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 99, soalan nombor 2. Okey, kita pergi pula contoh 13 buku teks ya. Sebuah stadium terbuka mempunyai 20 buah kerusi pada barisan pertama. Bilangan kerusi pada baris berikutnya adalah 1/2 kali bilangan kerusi pada baris sebelumnya. A. Hitung bilangan maksimum kerusi yang terdapat pada baris ke-10. Okay. Jadi soalan cakap ya, ada 20 buah kerusi pada baris pertama. Jadi kita boleh tulis T1 sama dengan 20. Okey, baris berikutnya adalah 1/2 kali bilangan kerusi baris sebelumnya. Maksudnya, baris berikutnya, baris kedua adalah 1/2 kali bilangan kerusi baris sebelumnya. 1/2 kali. 1/2 kali baris sebelumnya. Iaitu 1/2 kalilah dengan 20. Jadi awak dapat sebutan atau baris kedua adalah 30. Begitu juga baris ketiga. Baris ketiga adalah 1/2 kali baris sebelumnya. Maksudnya 1/2 darablah dengan 30. Jadi kita dapat barisan ketiga adalah 45 buah kerusi. Okay, jadi jujukan kita adalah 20, 30 dan 45. Di mana 20 darab 1/2 kali kita dapat 30. 30 darab 1/2 kali dapat 45. Ataupun kita bahagikan kita dapat 1.5. Jadi kita tahu dia adalah janjang geometri. Kenapa dia janjang geometri? Sebab R dia sama. R-nya adalah sebutan kedua bahagi sebutan pertama. Sebutan ketiga bahagi sebutan kedua. R-nya adalah 1.5. A-nya adalah 20. Jadi soalan tanya, hitung bilangan maksimum kerusi yang terdapat pada baris ke-10. Maksudnya kita nak cari T10. Jadi kita masukkanlah dalam formula ini. Formula Tn ya. Okey. Kita masukkan nilai N, nilai A dan juga nilai R. Jadi awak tekan kalkulator, kita dapatlah bilangan kerusi pada baris ke-10 adalah 768.867. Okey, kalau awak biarkan jawapan ini salah sebab ini adalah kerusi. Mana ada perpuluhan kan kerusi kan? Jadi kita ambil nilai maksimum dia apa? Berapakah nilai maksimum pada baris ke-10 yang boleh diisi? Okay, nilai maksimumnya adalah 768 buah. Ya, awak tak boleh tulis 769 buah sebab dia tak sampai pun 769 ya.
Dia hanya boleh isi 768 buah kerusi sahaja pada baris ke-10. Faham ya? Okey, soalan B ditanya, baris yang manakah mempunyai sekurang-kurangnya 505 buah kerusi? Apakah yang dimaksudkan dengan sekurang-kurangnya? Sekurang-kurangnya tu maksudnya paling sedikit. Paling sedikit ada 505. Ataupun ayat lainnya adalah tak boleh kurang daripada 505 buah kerusi. Itu maksudnya. Jadi macam mana simbolnya kita nak buat? Okey, simbolnya adalah ini ya. Dia nak tanya baris keberapakah sekurang-kurangnya ada 505 buah kerusi. Maksudnya paling sedikit 505 ataupun tak boleh kurang daripada 505. Jadi inilah simbol ketaksamaan dia. Okey, jadi Tn adalah lebih besar atau sama 505. Kita masuklah formula Tn ya. Formula Tn. Gantikan nilai A dan juga nilai R. N kita tak tahu, N yang kita nak cari. Jadi 20 ni darab, kita campak ke sana dia jadi bahagi ya, dia jadi bahagi. Okey. Kemudian okey, sekarang 25.25 ni ada tak 1.5 kuasa berapa dapat 25.25? Cuba awak tekan kalkulator. Okey. Kalau tak ada, kita letak log di kedua belah persamaan. Kalau tak boleh kita tukar kepada bentuk indeks, kita letak log di kedua belah persamaan. Dan kita dah belajar log, n tolak 1 ni, kuasa ni kita boleh turunkan ke depan kan. Kita turunkan ke kiri, kita dapat ini. Kemudian, kita nak buat apa? Okey. Hati-hati. Oleh kerana simbol ketaksamaan, kita jangan bawa log 1.5 ni ke bawah. Kita jangan bawa dia jadi bahagi. Salah Sebab apa salah? Sebab kita tak tahu log 1.5 ni nilai dia positif ke atau negatif. Kalau nilai dia positif tak apa. Tapi kalau dia nilainya negatif, bila kita bawa ke sebelah kanan, tanda ketaksamaan ni dia akan berubah. Jadi hati-hati. Jadi langkah yang paling selamat adalah kita tekan kalkulator. Kita cari nilai dia. Ingat, kalau ada simbol ketaksamaan, kita kena cari nilai berapakah nilai log ini. Jadi kita tekan kalkulator untuk kedua-dua log ni. Okey. Kemudian bila kita dah dapat jawapan, baru kita campakkan ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. 1.4023 bahagi dengan 0.1761, kita dapat 7.9633. Kemudian negatif 1 kita campakkan ke sebelah kanan, dia akan jadi tambah. Maka kita dapat N lebih besar atau sama dengan 8.9633. Ingat, ini bukan jawapan akhir sebab N tu adalah bilangan sebutan. Bilangan sebutan tu mesti integer. Mesti integer positif. Jadi kita nak ambil N sama dengan berapa? N lebih besar atau sama dengan 8.9633, maka N sama dengan 9. Boleh Okay, maka baris ke-9 mempunyai sekurang-kurangnya 505 buah kerusi. Okey, contoh berikutnya. Cari sebutan pertama dan nisbah sepunya bagi janjang geometri apabila sebutan ketiga sama dengan 18, sebutan kelima sama dengan 162 dan R adalah lebih besar daripada 0. Okey, maksudnya kita nak cari berapa nilai A sebutan pertama, berapa R. Jadi kita gunakan maklumat pertama, dia cakap sebutan ketiga adalah bersamaan dengan 18. Okey. Jadi kita gantikan formula Tn kan. Tn adalah AR N tolak 1, di mana N kita adalah 3, jadi kita ganti 3 dekat sini, kita dapat AR kuasa 2 sama dengan 18. Kita labelkan sebagai persamaan pertama. Okey, kemudian kita gunakan maklumat berikutnya iaitu sebutan kelima sama dengan 162. Kita gantikan formula Tn, kita gantikan formula Tn di mana N adalah bersama dengan 5. Jadi 5 tolak 1 kita dapat AR kuasa 4 sama dengan 162. Okey, kita labelkan sebagai persamaan kedua. Okey, kita ada dua persamaan. Okey, untuk janjang geometri macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak selesaikan dia? Okay, caranya adalah persamaan kedua bahagi persamaan pertama. Ataupun boleh juga persamaan pertama bahagi persamaan kedua. Terpulang. Okay, katakan kita nak buat persamaan kedua bahagi persamaan pertama. Persamaan kedua bahagi persamaan pertama. Kita potonglah. A dengan A boleh potong habis. R kuasa 4 dengan R kuasa 2 pun kita boleh potong. Kita tinggal R kuasa 2.
162 bahagi 18 kita dapat 9. Jadi R kuasa 1 sama dengan tambah tolak punca kuasa 2 9, kita dapat positif negatif 3 kan. Okey, hati-hati ya. Cuba tengok balik soalan ya. Soalan cakap dia nak R lebih besar daripada kosong, iaitu dia nak R positif ya. Oleh kerana R lebih besar daripada kosong, maka nilai R kita adalah positif 3. Okey, kita dah dapat nilai R. Kita nak cari pula berapakah nilai A. Okey, caranya adalah kita gantikan nilai R sama dengan 3 ke dalam persamaan 1 ataupun persamaan 2. Tak kisah mana-mana boleh ya, awak boleh pilih. Okey, katakan saya nak gantikan ke dalam persamaan 1. Kita gantikan R sama dengan 3 dekat sini. Maka kita dapatlah nilai A sama dengan 2. Okey, faham ya? Okey, contoh berikutnya. Diberi bahawa 6x tolak 10, 4x dan 3x tambah 2 ialah 3 sebutan berturutan suatu janjang geometri. Tentukan apakah nilai-nilai x. Okay, bila awak dapat soalan macam ni caranya adalah kita gunakan konsep nisbah sepunya. Kenapa gunakan nisbah sepunya? Sebab dia adalah janjang geometri ya. Jadi kita tahu ini adalah sebutan pertama, ini adalah sebutan kedua, ini adalah sebutan ketiga. Maka kita tahu oleh kerana dia janjang geometri, sebutan kedua bahagi sebutan pertama adalah sama dengan sebutan ketiga bahagi sebutan kedua. Sebab R dia kan, ini adalah R. Jadi kita gantikanlah nilai dia. Kita gantikan nilai dia, kita dapat ini. Kemudian langkah berikutnya nak buat apa? Kita darab silang. Kita darab silang kita dapat ini. Kemudian langkah berikutnya kita kembangkan kita buka kurungan kita kembangkan, kita dapat ini. Okey. Kita bawa 16x kuasa 2 ni kita bawakan ke kanan, kita dapat ini. Okey, kemudian saya terbalikkan kedua-dua belah persamaan, saya dapat ini. Okey. Sebelum kita nak faktorkan, cuba awak tengok, boleh kecilkan tak? Okey, kalau boleh kecilkan, kita kecilkan sifar 2 bahagi 2 bahagi 2 bahagi 2, kita dapat ini. Okay, langkah berikutnya kita nak cari X. Awak dah belajar kita nak cari X kita kena faktorkan. Cara paling mudah kita tekan kalkulator kan. Kalau tak ingat, awak lihat balik video yang saya telah buat sebelum ini Jadi kita dapat dua nilai X, iaitu X pertama adalah negatif 1, X yang kedua adalah 10. Kemudian kita buat jalan kerja ke atas kita dapat ini. Kita buat jalan kerja ke atas, kita dapat ini. Maka dalam kurungan adalah ini nilai dia, X tambah 1, X tolak 10. Maka inilah nilai X kita, X negatif 1 ataupun X sama dengan 10. Okey. Contoh berikutnya, sebutan ke N suatu janjang geometri diberi oleh ini. Ini adalah formula bagi sebutan ke N Cari apakah dia sebutan pertama dan nisbah sepunya. Okay, kita buat A dahulu. Kita tahu sebutan pertama iaitu A ataupun T1. Jadi, kita gantikanlah 1 dekat sini. Ini adalah formula yang soalan bagi. Kita jangan guna formula yang kita hafal sebelum ni. Kita guna formula yang soalan bagi. Di mana N adalah 1, kita ganti 1 dekat sini, kita dapat ini. Lepas tu tekan sajalah kalkulator. Kita dapatlah nilai A sama dengan 2. Okay, B, dia nak tanya nisbah sepunya. Kita tahu nisbah sepunya tu adalah R. Okay, macam mana nak cari R? Sebutan kedua bahagi sebutan pertama. Okay, sebutan kedua kenalah cari. Kita gantilah 2 dekat sini. Kita ganti 2, kita dapatlah sebutan kedua adalah bersama dengan 8. Okey, kemudian sebutan pertama dah tahu kan 2 kan. Jadi R sama dengan 8, sebutan kedua adalah 8 bahagi sebutan pertama adalah 2, kita dapatlah 4. Okey. Contoh berikutnya, diberi suatu janjang geometri 25, 125, 625 ... Cari nilai N terkecil di mana sebutan ke N adalah lebih daripada 390,000. Okay, macam mana nak buat? Okay, kita tahu A sebutan pertama adalah 25. R nisbah sepunya adalah 125 bahagi 25, kita dapat 5. Okay, dia cakap sebutan ke N adalah lebih daripada 390,000. Jadi inilah simbol dia Tn lebih besar daripada 390,000. Sebab ni soalan cakap kan. Macam tadi, kita gantikan, kita masukkan formula Tn. Okay, kita gantikan nilai A, kita gantikan nilai R.
Okey. 25 ni kita campakkan ke sebelah sana, dia jadi bahagi. Kemudian kita cuba tukar bentuk indeks dahulu. Ada tak 5 kuasa berapa dapat 15,600? Okey, kalau ada teruskan. Kalau tak ada, kita letaklah log di kedua-dua belah persamaan. Okey, macam biasa kuasa log ni kita turunkan ke depan. Dan ingat ya, kalau dia simbol ketaksamaan, kita jangan bawa log 5 ni ke bawah. Kita cari berapakah nilai log 5. Ya, kita cari ya. Cari berapa nilai log 5, cari berapa nilai log ini. Kemudian baru kita bawakan ke bawah, dia jadi bahagi. Okey. Negatif 1 kita bawakan ke kanan, dia jadi tambah. Kita dapat N lebih besar daripada 6.9987. Ingat, ini bukan jawapan akhir. Awak kena ingat, N tu adalah bilangan sebutan. Bilangan sebutan mesti integer. Integer tu maksudnya dia tak ada perpuluhan. Jadi, N yang lebih besar daripada 6.9987 adalah bersamaan dengan 7. Jadi, sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 100, soalan A hingga F, dan buku teks muka surat 143, latih diri 5.6. Baik, sekian saja video saya. Terima kasih.